So kita masih lagi di bawah subtopik yang sama iaitu luas sektor, tapi kita akan pergi kepada soalan yang melibatkan luas kawasan berlorek. Okay. Macam apa yang kita belajar sebelum ini, kalau soalan tanya perimeter, selalu dia akan dikaitkan dengan panjang lengkung. Kalau soalan melibatkan luas kawasan berlorek, tapi awak nampak sektor-sektor dalam ini, dia akan dikaitkan dengan luas sektor. So kalau kamu nampak soalan itu tanya luas kawasan berlorek, kamu jangan pergi fikirkan saya nak ambil panjang lengkok ini, pergi tambah panjang lengkok itu, pergi tolak panjang lengkok itu, memang tak jadi. Dia mesti melibatkan luas sektor dan bukan panjang lengkok. Selalu itu yang menjadi masalah. Bila nak pakai panjang lengkok, bila nak pakai luas sektor, sebab bunyi dia luas kawasan berlorek kan. So kalau dia luas kawasan berlorek, dia selalu kalau nak kaitkan dengan sektor bulatan punya, mesti luas sektor, bukan panjang lengkok. Panjang lengkok biasanya dikaitkan dengan perimeter. Boleh ya? Okey, kalau melibatkan perimeter, kita punya langkah terakhir selalu ialah sisi ini tambah sisi ini, tambah sisi ini, tambah sisi ini, tambah sisi ini, dapat jawapan dia. Itu perimeter. Langkah terakhir kamu mesti jumlahkan sisi yang terlibat. Tapi tidak untuk luas kawasan berlorek. Luas kawasan berlorek, kita punya langkah terakhir kadang-kala ialah darab, kadang-kala ialah tambah, kadang-kala ialah tolak. Berkandung kepada gambar raja. Memang awak tak boleh hafal. Memang awak tak boleh hafal. So di sini dalam nota cikgu, contoh D, cikgu telah bagi berapa bentuk gambar raja yang berbeza. Okey, setakat nak awak beritahu idea saja macam mana awak boleh tapak kawasan berlorek itu. Itu saja, tak suruh kira sebab cikgu tak bagi nilai. Okey, contohnya kalau kamu tengok yang pertama. Sebenarnya ini tak ada benda nak ajar, hanya awak kena buat banyak latihan sampai awak dapat idea dia. Okey, kalau kamu tengok gambar raja ini, cikgu kata ABC ialah satu segitiga bersudut dekat. Manakala BCD ialah sektor bulatan yang berpusat di C. Kalau sekarang cikgu nak kawasan berlorek ini, agaknya nanti saya kena buat apa? Luas segitiga tambah luas sektor? Tolak? Kalau tolak, siapa tolak siapa? Panggil nama. Dini? Cadangan awak? Luas segitiga bersudut tegak tu tolak dengan luas sektor. Ya, okay. Ideanya ialah luas segitiga itu, iaitu segitiga ABC itu, tolak sektor BCD. Okay. So, kalau inilah soalan nanti, awak fikirkanlah macam mana cikgu nak cari, macam mana awak nak cari luas segitiga. Dan kalau nak cari luas segitiga, banyak rumus kita sudah belajar kan. Kita boleh gunakan setengah kali tapak kali tinggi. Kita boleh gunakan apa yang kita belajar dalam tahun lepas, setengah A, B, sin, C. Kalau kamu ingat ada satu lagi rumus Hero. So sebenarnya ada satu lagi yang melibatkan koordinat punya, yang modulus itu, tapi sebab sini tak ada titik koordinat. So sekurang-kurangnya ada 3 rumus. Lepas tu awak fikirlah rumus mana sesuai digunakan. Okay, nanti kita tengok contoh. So kalau awak kata cikgu saya nak tolak luas sektor, so pakai pula rumus luas sektor. Rumus luas sektor ada 2. Mana satu nak pakai berkandung kepada sudut itu dalam unit apa. Macam inilah ya. Nanti kita tengok contoh yang memang setiap langkah punya. Sekarang kita overall saja, dapat idea dulu. Okay, B. Kali ini complicated sikit gambar raja ini. Cikgu kata PRS adalah satu sektor bulatan, pusatnya di P. Cuba faham mana tempat dia. Lepas tu cikgu cakap pula QTS. QTS. Tempat ini QTS. Adalah satu sektor bulatan berpusat di P. Berpusat di P. Tapi kalau kamu tengok di situ, cikgu ada tulis 90 darjah kan. So kalau awak nak kata dia sektor bulatan berpusat di T pun boleh. Awak nak kata dia skuam bulatan pun boleh ya. Okey. Awak ni, idea kamu macam mana nak dapat kawasan berlorek ini? Awak ni?
Salah tak apa, berani bagi pendapat aja. Auni tak boleh cakap ke? Kalau tak boleh cakap, kamu tulis dalam WhatsApp boleh tak? Sebab kalau awak tulis sini cikgu tak nampak. Kecuali kawan lain tolong baca untuk saya. Sebab kalau cikgu nak tengok benda ini, nanti awak punya skrin lagi kecil. Auni? Auni ada tulis apa-apa ke? Orang lain? Tapi nak tulis sangat susah. Tak ada. Auni mana pergi Auni? Tidur ke? Bagi pendapat aja. Salah tak apa. Diam terus. Husna? Kalau sektor PRS Okay, tolak. Bagi saya tulis nanti tak sempat ikut awak punya idea. Okey, kejap. Cadangan kamu. Okey, sektor PRS. Okey, seluruh raja itulah. Okey, lepas tu? Tolak segitiga PQT. Tolak segitiga PQT. Tolak okey. Lepas tu? Tolak luas sektor QTS. Boleh? Idea ini boleh? Secara ialah bila seorang tanya luas kawasan Belorek, kita ada dua teknik. Kalau bukan sangat susah punya soalan, satu ialah kita fikir idea tambah, satu kita fikir idea tolak. Okey, dua-dua contoh ini ialah idea tolak. Di mana mula-mula kita ambil seluruh raja punya. Kita ambil seluruh raja, contohnya soalan B ini seluruh raja ialah sektor PRS. So kita ambil seluruh raja sektor PRS. Lepas tu kita tolak kawasan-kawasan putih yang tak nak. So macam soalan B ni, kawasan putih ada dua bahagian. Satu ialah segitiga PQT, satu ialah segitiga QTS. So kita pun pergi tolaklah kedua-dua ini. Itu cara kita dapat idea. Teknik tolak. Teknik tolak biasanya ambil seluruh raja, lepas tu tolak kawasan putih yang tak nak. Kalau idea ini tak boleh pakai, kita pula fikir teknik tambah. Teknik tambah ialah dalam kawasan Belorek itu, kita potong dia jadi berapa bahagian kecil. Kemudian kita tambah setiap bahagian kecil yang ada. Secara aniaya, soalan kalau tanya luas kawasan Belorek, itu cara kita buat. Teknik tolak, ambil seluruh raja, tolak kawasan putih yang tak nak. Kalau teknik tambah ialah kita ambil kawasan Belorek itu, kita potong dia jadi bahagian yang lebih kecil. Lepas tu kita tambah setiap bahagian kecil itu. Kita cuba. Okey, soalan C. Cikgu kata OABC adalah trapezium. AOC ialah sektor bulatan yang berpusat di O. Okey, Auni nak cuba sekali lagi. Auni? Ya, teacher. Okey lah. Okey, idea kamu? Cari luas trapezium and then tolak dengan... Tunggu cikgu tulis. Nanti tak sempat cikgu. Okey, cari trapezium OABC lah kan? Okey, lepas tu? Tolak dengan ABC. Tolak dengan ABC. ABC tu apa? Tolak dengan? Tolak dengan sektor OAC. Okey. Okey. Yang kita nak tolak ialah sektor lah Okey, sektor itu awak nak OAC ke AOC ke tak kisahlah itu dia ambil seluruh raja, tolak kawasan putih. Ini teknik tolak juga. Okey thank you. Okey, tukar orang pula. Syamimi 1D. Idea cikgu hanya bagi maklumat OAB ialah satu sektor bulatan, kemudian tengah-tengah itu cikgu buat dua garis yang berserenjam punya. Okey. So idea kamu? Luas sektor OAB tu. Okey, tunggu. Tunggu. Okey, luas sektor AOB tu. Okey, lepas tu? Tolak yang tengah tu. Tengah tu. Tolak yang tengah-tengah itu. Faham? Tapi tengah-tengah itu apa dia? Segi empat. Itu segi empat. Dia ada nama khas. Kalau awak cakap segi empat, cikgu tak kata dia salah. Tapi ini segi empat yang sangat umum. Dan kita pakai, apa dia? Trapezium. Ya. Okay.
So, kita akan tolak dengan trapezium. Iaitu yang masuk awal yang tengah-tengah itulah. Kenapa kita perlu tahu nama? Sebab kalau awak tak tahu nama, sangat pasti awak tak tahu rumus apa nak pakai. Mana? Awak kata, cikgu, ruas seto, tolak kawasan tengah-tengah. Tengah-tengah itu apa? Kalau tadi, macam awak kata, itu ialah segi 4, nanti awak akan fikir, cikgu panjang kali lebar. Tapi tak boleh pakai panjang kali lebar untuk ini. Sebab ini ialah trapezium. Faham? So, kita kena pakai yang rumus ini. Setengah hasil tambah dua sisi yang sama kali dengan tinggi. Itu sebabnya istilah pentingnya RS. Okey, bawah ini ialah satu segi 4 tepat. Lepas tu PTS atas itu PTS aku kata seto bulatan, maka yang maksud saya PTS ini ialah ini ya. PTS. Kalau tidak tak mungkin dia ialah seto bulatan kan? Okey. PTS ini ialah seto bulatan yang berpusat di O. Okey, itu penerangan terhadap gambar raja ini. Okey. Wadina, idea kamu macam mana nak dapat kawasan berlorek ini? Cari luas sektor. Luas sektor. Okey, tunggu cikgu tulis dulu . Okey, luas sektor. Luas sektor PTS Okey, lepas tu? Lepas tu cari luas segitiga PTS. Kemudian luas segitiga PTS. Okey, tambah ke tolak? Tolak. Okey, tolak. Lepas tu? Lepas tu cari luas segi 4 PQRS. Okey, kejap. Bagi saya tulis dulu. Luas segi 4 PQRS. Lepas tu tolak yang dapat sini. Sorry, asing punya Asing. Okey. So, satu ini. Okey, satu lagi cari luas segi 4 PQS. Lepas tu? Tolak yang dapat jawapan yang tadi tu. Tolak dengan jawapan tadi. Okey, tolak jawapan inilah. Okey. So, kita tengok idea ini betul ke salah. So, mula-mula cikgu ambil luas sektor PTS. Cikgu warnakan. Ini luas sektor PTS. Okey. Kawan kamu kata tolak dengan luas segitiga PTS. Segitiga PTS maksudnya ini. So, kalau awak tolak, awak dapatlah yang inilah. Awak dapatlah ini. Boleh? So, bila kamu buat soalan ini, kalau awak susah nak cakap cikgu bentuk ini nak cakap apa? Kamu sebenarnya boleh lukis tau. Kamu tulis macam ini. Kejap. Tulis macam ini. Ini sama dengan luas sektor PTS tolak luas ini. Lepas tu bila sampai sini, awak boleh kata ini ialah luas segi 4 tolak dia. Tapak apa? Tapaklah kawasan berlorek. Okey, kita ada tempat tulis pula. Awak tulis tapak luas kawasan lorek. Supaya orang boleh ikut perkembangan kamu. So, kawan kamu mula-mula dia buat dua step yang berasingan. Mula-mula dia tapak dulu. Dia tapak dulu kawasan ini. Kawasan ini. Okey, lepas tu dia ambil segi 4. Okey, segi 4 bawah itu tolak kawasan dia. Okey, betul idea ini. Betul idea ini. Okey, mungkin ada di antara kamu ada idea lain. Ada orang ada idea lain tak? Ada orang ada idea lain tak? Nak test? Okey, jom. Kalau yang PTS, luas PTS. Nanti cikgu tukar warna dulu, cikgu tulis awak punya idea. Janganlah bagi saya keluar warna, kejap. Okey. Okey, idea kamu? Kalau luas PTS. Okey, luas PTS, awak nak cakap segitiga PTS ke sektor PTS? Segitiga PTS. Luas segitiga PTS. Segitiga PTS. Campur dengan tambah
Okey. Luas segi 4 PSRQ. Okey, segi 4 PSRQ. Nanti dapat jawapan Hmm. tolak dengan luas sektor bulatan. Terus tolak boleh ya? Tolak. Boleh juga kan? Okey. Boleh? Idea ini pun boleh. Kita ambil, maksudnya idea ini ialah awak tapak dulu luas seluruh raja, iaitu awak ambil segi 3 tambah segi 4, maka dapatlah seluruh raja, tolak kawasan putih. Boleh? Dua-dua idea ini dua-dua betul. Dua-dua betul. Hanya idea tadi siapa yang saya panggil ni, tak yang ingat siapa lah. Yang pertama yang warna hitam punya itu, dia memang kena 2 step, dia tak boleh sambung buat. Kalau idea baru itu dia memang boleh sekali buat. Boleh ya? Okey, kita pergi kepada contoh F. Tak payah sibuk salin ya, nanti cikgu bagi PDF graf Okey. Contoh F ini ya. Cikgu bagi OADB. So kamu kena faham ya, OADB ini ya. OADB. Ini ialah satu sektor yang berpusat di O. Lepas tu cikgu bagi lagi ABC ialah semi bulatan. Semi bulatan maksudnya separuh bulatan lah. So understood lah pusat di E. So awak understood lah AB tu ialah diameter. Okay. Siapa pula? Nabila? Idea kamu? Mula-mula cari luas sektor OADB. Sektor OADB. Okey, yang warna hijau tu. Lepas tu tolak dengan segitiga AOB AOB. untuk dapat yang Kawasan ini kan. Dapat kawasan ini kan. Okey. lepas tu buat asing cari luas Buat asing. semi bulatan. Semi bulatan. Semi bulatan apa? Oh itu AEBC tu. Okey. Nampak apa? Lepas tu tolak dengan jawapan tadi. Okey, tolak dengan jawapan tadi. So ini adalah luas kawasan Belore. Boleh? Okay. Cara ini macam dia sebenarnya idea lebih kurang macam tadi kan. Tapi dia buat secara perasingan punya. Boleh? Tak ada masalah. Ada cadangan lain? Ada siapa nak cuba cadangan lain? Nak testing sendiri punya betul ke salah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Perhatian kepada semua majlis. Kita patuhi SOP. Siapa tadi yang bagi kat idea ini? Saya rasa awak punya idea mesti lain. Digunakan keluarga prinsip untuk memperhatikan terpaksa mengambil bahan makanan. Ada idea lain? Awasi pergerakan fizikal di antara satu sama lain pada Tak ada. Itu satu-satu saja awak nampak. semua murid berkreasi. Sama je kan dengan yang Sebenarnya sama. Ya. Ada orang tak nampak. Ada orang dia cakap macam ini je. Awak sebenarnya nampak benda itu sama, tak apalah. Okey. Boleh sebut kalau cara macam yang biru ini punya? cari luas segi 3 OAB. OAB. Lepas tu cari tambah luas semi bulatan AEBC. Lepas tu hasil tambah tu tolak dengan luas sektor AOBD. AOBD. Okay. Sebenarnya kalau kita buat ni atas ini dengan bawah ini idea yang sama sebenarnya. Kalau cikgu buat algebra dia. Tapi cikgu tak nak membazir masa terangkan benda ini. So dalam exam ataupun dalam awak buat latihan sebenarnya yang pentingnya idea awak.
awak nak buat apa. Okay? Dia tak semestinya mesti ini, mesti itu. Janji yang awak fikir itu boleh tapak kawasan berlorek macam itu, semua penyelesaian itu akan diterima. Hanya kalau awak fikir complicated sangat, maka langkah awak panjang lah. Siapa yang nampak shortcut pendek sikit. Tapi tak mungkin dapat jawapan yang berbeza. Jawapan kamu sebenarnya sama. Okay? Tak adalah kata siapa lebih betul, siapa lebih salah. Asalkan awak punya idea tak ada masalah, apa yang awak buat memang semua betul. Hanya beza dari segi ada idea kena buat panjang, ada idea buat pendek, sekejap sampai. Itu saja beza antara mereka. Okay? So itu tentang luas kawasan berlorek. So kita akan tengok latihan hari ini. Okay? Latihan hari ini. Okay, soalan 1 cikgu hoong kejap. Okay, cikgu nak yang ada kaitan dengan ini dulu. Kita pergi soalan 3. Soalan 1, 2 nanti cikgu balik ke sini. Okay, soalan 3. Okay. Raja di sebelah menunjukkan sebuah segitiga AOC di mana OA 3 cm, AOC 40 darjah, OAC 90 darjah. Okey, semua maklumat ada dalam gambar raja. Macam cikgu selalu kata, pastikan awak baca semua ayat itu, kemudian tengok gambar raja supaya tidak ada salah faham ataupun ada maklumat tercicir. Okey, macam soalan ini mungkin akan rasa, cikgu saya baca tak baca sama aja. Nasib kamu lah, ini memang gambar raja yang komplit. Tapi ada masanya gambar raja tak komplit. Okey, AB adalah lengkok bagi sebuah bulatan di pusat O yang berpusat O. Sekarang soalan tanya luas kawasan berlorek, luas rantau yang berlorek. So kena dapat idea dulu. So idea kamu macam mana nak cari kawasan berlorek itu, Syasha? Idea dulu. OCA. OCA ialah apa? OCA ialah apa? Sorry tak dengar sekali lagi. Segitiga. Segitiga. Okay. Jangan hanya sepakat sebut huruf, tolong beritahu bentuk dia sebab macam cikgu kata bentuk sangat penting. Tak tahu bentuk, tak tahu rumus. Tak tahu rumus mesti tak boleh kira. Boleh ya? Okay, segitiga OCA. Okay, lepas tu? OBA, tolak dengan OBA. Tolak dengan OBA. OBA itu apa? Sektor. Sektor. Okay. So bila awak nak jawab soalan ini, mula-mula awak fikirkan idea awak dulu. Okay. Sebab daripada idea itu, baru awak tahu awak nak buat apa. Okay. So ada satu cara ialah kita memang buat sebaris. Tapi cikgu lebih galakkan kamu buat berperingkat. Sebab bila buat sebaris sangat panjang, nanti senang melakukan kesalahan. Okay. So cikgu akan galakkan kamu, kita mulalah. Okay, kita mula dengan cari luas segitiga OCA. Okay, segitiga OCA ini. OCA. Okay, untuk segitiga OCA ini, apa yang awak tahu? Apakah maklumat sudah ada tentang segitiga ini? Tak sebut nama, tak ada nak cakap. Okay, Alisa? OA dia 3 cm. Okay, ada lagi? Ada lagi, Alisa? Sekejap, teacher. Selain daripada OA3, apa lagi awak tahu tentang segitiga ini? Sudut dia? Okay, sudut dia 40 dan satu lagi ialah 90 darjah. Okay, untuk satu segitiga bersudut dekat, kalau kamu masih ingat cikgu pernah beritahu kamu, untuk satu segitiga bersudut dekat, kalau awak ada dua maklumat, maka segitiga ini sebenarnya awak nak tanya apa sudah tak ada masalah. Memang boleh buat punya. Memang boleh buat punya. Hanya macam mana nak buat saja. Boleh ya? Okay, so sekarang inilah maklumat yang ada. Okay, sekarang kita fikir pula. Rumus apa nak pakai untuk luas segitiga ini? Diana? Rumus luas segitiga yang boleh pakai untuk segitiga ini.
Tempat A itu 90 darjah. Sudut situ 40. Panjang dia, tapak dia 3. Rumus apa yang kita boleh pakai? Maklumat mungkin perlu ada berapa step, tapi agaknya nanti untuk cari luas segitiga ini awak nak gunakan rumus apa? Kita ada setengah AB sin C, kita ada setengah kali tapak kali tinggi, kita ada rumus Heron, kita ada setengah modulus titik 1, titik 2, titik 3. Mana satu you nak pakai? Diana? Bagilah satu cadangan. Salah tak apa, cikgu tak rotang you. Nak rotang pun tak boleh rotang. Tak sampai kan? Jangan takut. Jom. Rumus apa? Awak rasa nak pakai apa? Cikgu ikut awak. Diana? Hilanglah. Okey, jom. Setengah AB sin C. Okey, awak nak gunakan setengah AB sin C. Okey, sudut. Maksudnya awak nak rujuk kepada sudut 40 ke nak sudut 90 itu? 40. Okey. Kalau awak nak gunakan sudut 40 punya, maksudnya cikgu perlu tahu ini dan inilah. Betul tak? Okey. So maksudnya sebelum saya nak pergi buat luas segitiga OCA, saya perlu cari panjang OC dulu. Faham? So itulah. Itu kita keluar idea, benda tak cukup, kita pergi cari. Okey. So untuk buat soalan ini, kita mula-mula cari dululah panjang AC. Macam mana cari panjang AC? Boleh bagi idea? Tukar orang pula. Aizuddin, macam mana cari panjang OC? Rumus apa boleh pakai? Kamu jangan terlalu slow. Terlalu slow, kalau satu soalan cikgu pincang dengan kamu, yang lain tu semua buat sendiri. Bagi pendapat aja. Salah cikgu betulkan, jangan risau. Macam mana cari panjang OC, Aizuddin? Sudah tidur ke, Aizuddin? Tak, teacher. Okey, rumus apa? 3 cm tu tolak dengan BC, panjang BC ke, teacher? Cikgu nak tahu panjang OC. Oh, 3 cm. 3 cm tu tambah BC, teacher. 3 cm itu tambah BC. BC awak tak tahu. Alamak. Betul tak? Okey. Jangan pergi tengok seto. Tengok segitiga ini sudah boleh menolong awak dapat maklumat dia. Oh, okey, teacher. Buat hypotenuse kot. Okey. So, kita akan buat trigonometri. Yang mana satu? Sin, cos, tangent. Yang OC tu dia punya apa nama tadi? Sin, cos, tangent yang boleh melibatkan nilai-nilai di sini untuk menolong kita dapat OC. Ni dekat. Kalau awak kata OC ialah hypotenuse, pastikan tangent tak masuk lah sebab tangent tak melibatkan hypotenuse. Sin dan cos. Sin ke, teacher? 3 cm itu ialah sisi persebelahan ke sisi pertentangan? Sisi bersebelahan dia. 40 darjah di situ. Nombor 3 itu persebelahan ke pertentangan? Bersebelahan, teacher. So? Cos. Okay. Betul ke kita boleh gunakan cos? Apa syaratnya segitiga yang boleh gunakan sin, cos, tangent macam biasa? Tak payah pakai yang kita belajar tahun lepas punya. Segitiga itu mesti merupakan segitiga apa? Sebab kamu nampak, bawah ni kawan kamu gunakan setengah AB sin C tau. Boleh ke ini kita gunakan cos? Cos yang biasa. Tak payah gunakan petua kosinus yang rumit-rumit itu. Kena guna kot? Kena guna maksudnya, boleh guna lah maksud awak? Guna dia tak boleh guna.
paling basic. Tahun lepas, kenapa kita nak belajar petua sinus, petua kosinus? Kenapa kita tak pakai saja trigonometri yang kita belajar dalam matematik? Cukuplah. Kenapa nak belajar lagi? Apa advance yang ada untuk petua sinus dan petua kosinus? Dengan trigo yang biasa ni. Trigo biasa ini hanya sesuai untuk segitiga jenis Bersudut tegak. jenis bersudut tegak. So untuk soalan ini, boleh ke saya Aizuddin punya idea saya gunakan cos untuk cari OC? Adakah dia segitiga bersudut tegak? Dia segitiga sudut tegak, teacher. Oh, boleh lah. Cikgu cakap tak semestinya tak boleh. Cikgu hanya nak bagi awak fikir. Kenapa kali ini boleh? Kenapa kali itu tak boleh? Faham So soalan ini, idea awak boleh diterima. Cos 40 sama dengan 3 per OC, maka kita dapat OC. Boleh pakai sebab ini segitiga bersudut tegak. Okey. Boleh So, bila awak sudah dapat OC, maksudnya awak dapat nilai ini. So, ada masalah untuk masukkan nilai ini untuk dapat luas segitiga. Semua orang boleh buat kan? Okey semua orang boleh buat kan? Okey. Cikgu tak tunjuk semua dah sebab awak yang buat sendiri nanti. Okey, idea kerja kedua di sini melibatkan seto OBA. So kita pergilah cari luas seto OBA. Okey, cikgu turun sikit sorry. Okay, untuk seto OBA ni, sorry cikgu terpaksa kecilkan sikit. Apakah yang awak tahu tentang seto OBA ini? Siapa perlu panggil? Daniel Adam? Apa yang awak tahu tentang luas seto ini? Maklumat yang ada. Daniel Adam? Daniel Adam? Dia tak boleh cakap ke? Orang yang tak boleh cakap tulis itu tak boleh cakap. Kemudian kawan lain beritahu saya, dia tak boleh cakap. Cikgu faham. Kalau awak sekeliling sangat bising, awak tak boleh cakap saja. Tak boleh. Tak apa. Daniel Adam, cepat. Nanti satu soalan je aku pincang dengan kamu saja. Lain semua buat sendiri. Tak boleh. Saya pun tak ingat siapa belum panggil. Aizuddin sudah. Amar Haziq, apa maklumat yang ada tentang seto OBA ni? Sudut dengan jejari. Okey, sudut dengan jejari. Sudut 40, jejari 3. Okey. So, kalau saya nak cari luas seto, rumus apa yang sesuai? Theta per 360 pi j kuasa 2. Okey. So, kali ini sesuai pakai inilah sebab sudut kita dalam unit darjah. So, kamu gunakan rumus ini, masukkan maklumat sudut, masukkan maklumat jejari, so awak boleh dapat luas seto kan? So, lepas tu baru awak pergi kepada langkah ketiga, iaitu awak buatlah luas rantau berlorek ke, kawasan berlorek ke, sama dengan, cikgu akan lebih galakkan kamu tulis idea dulu segitiga OCA tolak seto OBA. Lepas tu baru tulis apa tolak apa sama dengan apa. So ada soalan untuk soalan 3. Ini cara kita keluar idea untuk buat soalan. Okey, soalan 4 dulu. Alamak. Okey, soalan 4. Raja di sebelah menunjukkan seto sebuah bulatan berjejari 14 cm dan berpusat di O.
Okey, dalam gambar raja ini sebenarnya ada lagi tempat 14 cm kan selain daripada OP. Mana dia? Wadina? Mana lagi juga jejari 14 cm dalam gambar raja ini selain daripada OP? OQ. OQ. So cikgu sebenarnya akan galakkan kamu labelkan terus. Takut nanti lupa. Dan label OQ sebab tengah-tengah ada A, baik awak label di luar. Okay, ini 14. Dan berpusat di O. Diberi panjang lengkok ialah 17.6. Panjang lengkok 17.6. So inilah dia kan. Ini panjang lengkok PQ 17.6. Okey, soalan A. Cari sudut dalam radian. Belum tanya luas kawasan berlorek So berdasarkan maklumat yang ada di sini, cikgu tanya apakah sudut? Agaknya kita nak mula dengan apa? Nazra? Pendapat awak kita nak mula dengan apa? Saya nak cari sudut. Nazwa? Idea kamu? Daripada maklumat yang ada di sini, macam mana kita boleh melipatkan satu rumus dalam itu ada sudut punya. Kita ada jejari, kita nak cari sudut, lepas tu kita ada panjang lengkok. So kita nak mula dengan rumus apa? Nazra tak boleh cakap. Okey, apa dia? Panjang lengkok. Kita gunakan rumus panjang lengkok. Rumus panjang lengkok ada dua. Mana satu you nak pakai? So cakap kan saya tak dengar. Okey, kita akan gunakan S sama dengan J theta. Kenapa awak pilih ini? Sebab dia nak sudut tu dalam radian. Ya. Itu aja alasan dia. Kita nak pilih ini sebab dia nak sudut dalam radian. Kalau awak pakai tadi yang theta per 360 kali 2 pi J, nanti leceh lah. Dapat jawapan tu dalam darjah kena tukar kepada radian. Boleh, bukan tak boleh. Boleh, panjang sikit So kita pakai saja rumus ini. S kita ada, J kita ada, cari theta tak ada masalah kan? Boleh buat sendiri Okey, B. Ini baru apa yang cikgu ajar hari ini. Luas kawasan pelorek. Idea dulu. Cikgu nak idea. Siapa ni? Mustaqim? Idea kamu. Macam mana nak boleh tapak kawasan berlorek ini? Luas sektor. Okey, kita tunggu saya tulis dulu Okey, luas sektor OPQ itu Tolak dengan luas segitiga POR. POR. So maksudnya untuk jawab soalan P ini, cikgu perlu cari luas sektor OPQ. So kalau kamu tengok luas sektor OPQ, jejari ada tak? Mustaqim ada tak? Ada. Ada. Sudut ada? Kita baru cari di sini. So nanti rumus apa yang sesuai digunakan? Kiasadina? Rumus apa yang sesuai digunakan? Kiasadina? Rumus apa yang sesuai digunakan? Okey, apa dia tak dengar sekali lagi? Kiasadina sekali lagi tak dengar. Kiasadina? Sekali lagi? Tak boleh cakap. Okey, Wadina? Wadina, rumus luas sektor yang sesuai untuk ini? Cikgu terputus kah? Dengar suara saya? Ada? Dengar. Dengar. Ingat saya tiba-tiba semua orang diam. Okey. Panggil-panggil semua tak nak bagi jawapan. Okey, Husna. 1/2 J kuasa 2 theta.
Okey, betul sebab kita punya sudut dalam unit radian. Nanti awak buat sendiri ya. Okey. Okey, lepas tu kita pergi kepada luas segitiga POR. Okey, so untuk segitiga POR ini kita tahu ini 14. Sudut ini kita tahu iaitu daripada jawapan ini ya. Okey. Ada tak apa-apa lagi maklumat kita tahu tentang segitiga ini? Diana? Selain daripada tahu OP 14, okey, sudut itu ialah jawapan A. Ada apa-apa lagi tak awak tahu tentang segitiga ini? Ada? Diana ada? Diana ada? Apa dia? Sorry, Diana ulang tak dengar. Saya terkeluar tadi, saya tak dengar. Oh, you tak ada. Okeylah, cikgu tak cukup masa. Cikgu terbuka kepada sesiapa boleh jawab itu, jawablah. Sebab masa tak cukup sudah. Okey. Ada tak apa-apa maklumat tentang segitiga ini? Selain daripada tahu OP 14 dan sudut dia, ada tak? Kamu tahu tak OR berapa? 7 cm, teacher. Soalan ini pernah kata tak A itu ialah titik tengah? Dia tak pernah kata itu ialah titik tengah kan? So dia bukan 7 dia bukan 7. Sebab soalan ini tak pernah kata A ialah titik tengah. Kalau dia kata A itu ialah titik tengah, yes. Ataupun kalau cikgu buat satu garis di sini, cikgu kata sini juga 14, maka baru awak boleh kata bawah itu separuh-separuh, 7-7. Tapi soalan ini tak So sebenarnya dia tidak ada maklumat tambahan selain daripada dua ini Satu 14, satu sudut. Tapi macam cikgu katalah, untuk satu segitiga bersudut dekat, dengan ada dua maklumat ini sebenarnya mencukupi. Kita boleh carilah apa-apa kita nak. Okey, so untuk cari luas segitiga POR ini, rumus apa nak pakai? Cadangan? Kamu nak pakai rumus apa? Cikgu free, open question. Sesiapa pun boleh answer sebab masa tak cukup, panggil satu-satu lambat. Rumus apa kamu rasa kamu nak pakai, nanti kawan semua ikut awak. Kalau sin constant, Oh, awak nak cari awak nak cari apa untuk gunakan sin constant tu? OR. Oh, okey. Boleh? So kita boleh cari OR dulu. Gunakan sin cos tangent. Cos. Okey. Okey, katakan jawapan salah punya. Katakan tadi jawapan A ini ialah 0.4 radian. Tapi jawapan ini salah punya. Okey, sekarang cikgu nak tulis cos apa? Kena tukar dulu jadi Okay. dalam So, jawapan ini kena tukar kepada darjah dulu. Ini yang cikgu nak sampaikan sebenarnya. Okay. Jawapan ini kena tukar kepada darjah baru boleh tulis sini ya. Jawapan bukan 0.4. Cikgu katakan ya. Okay. So jawapan ini kena tukar kepada darjah baru tulis sini. Lepas tu OR per 14 bolehlah awak dapat OR. Okay, lepas tu nak buat apa? Kita punya objektif nak dapat luas segitiga POR. Okey, sambung. So, siapa pun boleh. Cepat ni, nanti latihan. 1/2 AB sin C. Okey, kita boleh buatlah 1/2 AB sin C. Sebenarnya macam tadi. Sebenarnya soalan ini ini idea ini sebenarnya sama dengan idea tadi. Tapi cikgu tak buka kepada kamu, sebenarnya ini ialah segitiga bersudut dekat.
awak nak gunakan setengah kali tapak kali tinggi pun boleh. Tapi kalau awak nak gunakan setengah kali tapak kali tinggi, maka awak jangan cari, awak kena cari ini jugalah, kena cari PR. Sebab PR baru tinggi dia. Kalau nak lah kalau nak. Okay, so sudah tapak ini, macam tadilah kita boleh buatlah. Kita boleh buatlah luas kawasan Belorek. Luas kawasan Belorek ialah seto tolak segitiga, kemudian kira dapat jawapan. Okey. Masa saya cukup untuk satu soalan. Kamu pilih soalan mana? 1 sampai 5. Awak rasa mana satu susah nak saya terangkan? Cikgu tak cukup untuk semua. Nak pilih mana? Ke semua pandai? Tak nak saya terangkan. Boleh buat, cuba sendiri. Soalan? 2. Okey, kita tengok soalan 2. Okey, raja di sebelah menunjukkan satu bulatan, pusatnya di O, jejari dia 4. So mana lagi tempat 4? Selain daripada OA? OB. Okey, OB So di sini OB 4 OB sini 4. Okey. Apa lagi ya? Okey, tangent kepada bulatan itu pada A bertemu OB yang dipanjangkan pada T. Sebenarnya macam gambar raja lah, tak ada maklumat tambahan. Lepas tu cikgu bagi luas OAT ialah 12. Luas OAT. Luas segitiga OAT ialah 12. Yang cikgu maksud 12 ini, yang cikgu maksud 12 ini ialah luas segitiga OAT. Soalan saya tanya, carikan luas bagi seto OAB. Sepatutnya kalau soalan tanya luas seto OAB, kita pakai formula saja kan? Okey, sama ada kita gunakan formula ini ataupun kita gunakan formula ini berkandung kepada sudut kita nanti unit radian ke unit darjah. Okey. So macam nak buat? Kita sepatutnya mula dengan apa? Soalan pertama ni, nak mula dengan apa? Siapa ada idea? Okey, tak apa. Kita cuba tengok luas seto OAB ni. Okey, jejari ada tak? Jejari ada tak? Ada. Kita tak ada masalah jejari. Tak kisah you nak pakai mana satu rumus pun, kita tak ada masalah sebab jejari sudah ada. Kita punya masalah ialah kita tidak ada sudut dia. So maksudnya kita perlu ada satu langkah untuk cari sudutnya. Kita perlu ada langkah cari sudutnya baru boleh pergi sini. So macam mana nak cari sudut? Maklumat apa belum digunakan dalam soalan ini? Dia bagi tapi kita tak pakai lagi. Luas segitiga. So maksudnya kita mulalah dengan luas segitiga. Kita cuba mula dengan dia, tengok apa jadinya. Okay, luas segitiga OAT. Kita tahu jawapan dia ialah 12. Tapi kalau saya suruh awak cari sendiri, awak nak pakai rumus apa? Idea? Macam ini 10.30 tak boleh habis ni. Okey. Okey, luas segitiga. Apa rumus yang ada? 1/2 AB sin C. AB sin C. Ada lagi? Ini segitiga bersudut dekat. Boleh saya pakai ini? Tapak kali tinggi? Boleh. Boleh. Okey. Kalau kita gunakan setengah AB sin C,
So mungkin eloklah C itulah benda yang kita nak. Tapi kita menghadapi masalah antara A, B ni satu saja tahu, 4, satu lagi tak tahu. So kalau saya gunakan ini, dia akan jadi setengah, 4, OT saya tak tahu. Lepas tu sin, satu sudut yang tak tahu, sama dengan 12. Saya tak dapat selesaikan. Saya tak dapat selesaikan sebab ada dua benda tak tahu. Kecuali awak boleh wujudkan lagi satu persamaan baru. Okey Kalau saya gunakan rumus ini, setengah kali tapak kali tinggi, mana tapak kamu, mana tinggi kamu? Tapak 4. Okey, tapak 4, tinggi 80. So kita buat setengah kali 4 kali 80. Mula-mula kita punya tujuan nak cari sudut. Tapi kalau kita buat ini, kita tak dapat sudut. Tapi tak apalah, sekurang-kurangnya kita dapat satu maklumat tambahan. Kita tahu 80. Kita boleh dapat jawapan 80 kan? Okey. So sekarang jawapan 80 ini sudah tahu. Boleh tak awak dapat sudut ini? Kita nak sudut ini. Kita sudah dapat 80. Maksudnya segitiga ini kita sudah ada jawapan ini iaitu 80. Sudah cari. Ini 4. Kalau saya nak cari sudut ini, boleh? Kan? Gunakan tangent. Okay. So tangent sudut ini akan sama dengan jawapan 80 bagi 4. So dapatlah sudut ini. So sudut ini dalam unit apa? Darjah, sebab kita gunakan trigonometri. So bila saya dapat sudut ini dalam unit darjah, sekarang saya nak cari luas seto, rumus mana lebih sesuai? Kita bahagi 360. Okay. So kita akan pakai ini sebab dia dalam unit darjah. So untuk jawab soalan ini, cara kita tulis nanti So kita punya langkah pertama, ialah kita ambil ini. Luas segitiga OAT sama dengan 12, kita dapat jawapan AT. Langkah kedua, kita gunakan segitiga ini, lepas tu kita gunakan tangent, kita dapat sudut dia. Langkah ketiga, baru kita cari luas seto. So untuk jawab soalan ini bukan direct terus dapat jawapan. Dia melalui 3 langkah baru sampai. Okay. So ini untuk soalan 2. Nanti cikgu akan bagi PDF file kepada kamu. So soalan 1 dan 5 cikgu tak sempat bincang dengan kamu. Kamu cuba fikirkan sendirilah. Cuba fikirkan sendiri. Nak kata sangat susah, sebenarnya tak susah.